Bismillahirrahmanirrahim. Tirai dibuka. Pada zaman pemerintahan Raja Sulaiman yang aman damai, semua penghuni hidup dalam keadaan yang tenang di bawah pemerintahannya. Terlihat seekor lebah dan seekor lalat yang hidup dalam satu taman yang sama. Di taman, Hai Lalat. Letihnya aku bekerja hari ni Lalat. Kenapa kau perlu kerja sekeras ini, wahai lebah? Cuba kau tengok aku ni. Aku tak perlu pun kerja sekeras kau. Aku hanya perlu menunggu semua buah-buah ni untuk jatuh dan membusuk. Jadi, dekat situlah makanan yang aku akan makan. Kesian aku tengok kau ni. Kau kena gerak dari satu bunga ke bunga yang lain hanya untuk dapat madu yang tak seberapa itu. Kau tak faham aku Lalat. Aku bekerja keras macam ni mestilah untuk memberi kelangsungan hidup kepada keluarga aku. Kalau aku tak bekerja keras, siapa nak bagi diorang makan? Jadi, kau kenalah ajar anak-anak kau berdikari sejak dari kecil lagi. Cuba kau lihat aku ni. Aku ajar anak-anak aku berdikari sejak dari kecil lagi. Mereka perlu mencari makanan sendiri tanpa bimbingan aku. Dadahlah tu, lebah. Kesian aku tengok kau ni. Sudahlah tu bekerja keras. Lagipun, kalau kau bekerja keras sangat pun, madu yang kau dapat tu hanya sikit saja. Tidak berbaloi langsung, lebah. lebah pun mendiam diri dan terus berlalu pergi. Keesokan harinya, lebah pergi menghadap Raja Sulaiman. Lebah menceritakan kata-kata lalat yang menyakitkan hati si lebah. Wahai Rajaku, semalam aku jumpa Lalat. Lalat mengatakan kepada aku bahawa dia tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan kesenangan hidup. Sedangkan aku perlu bekerja keras untuk mendapatkan kesenangan hidup, mencari makanan, menyediakan tempat tinggal kepada keluargaku. Lalat hanya perlu menunggu buah jatuh dan busuk. Sudah mendapat tempat tinggal dan makanan. Mengapa aku perlu bekerja keras sebegitu, tuanku? Aku rasa aku ada jalan penyelesaian untuk masalah kau ni, lebah. Aku nak hari ni kau ikut lalat dan jadi lalat. Boleh? Katakan pada lalat, ini ada arahan daripada aku. Dan selepas daripada hari ini, kau datang berjumpa aku dan aku akan berikan kenapa kau perlu jadi lalat. Baiklah Raja Sulaiman, aku akan bertemu dengan Lalat. Baiklah, silakan, lebah. Lebah terus menuju ke taman untuk berjumpa dengan lalat. Hai Lalat, Hai, lebah. aku nak jadi seperti kau hari ni. Bolehkah kalau aku nak ikut kau ke rumah kau? Kenapa? Kau dah bosan dengan kerja kau? Lalat, kalau ikutkan hati aku tak nak pun ikut kau. Tetapi memandangkan ini arahan daripada Raja Sulaiman, aku akur. Jadi bolehkah kalau aku nak ikut kau? Bagi aku fikir sekejap ya. Aku rasa boleh. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Apa syaratnya? Kau mesti ikut apa yang aku katakan. Oh. Baiklah, aku setuju dengan syarat kau. Baiklah, perkara pertama sekali, kau kena ikut aku ke satu tempat yang sangat jauh daripada taman ini. Kau setuju? Boleh?
Aku setuju. Baiklah, kalau macam tu, jom kita gerak sekarang. Mari. Lebah dan lalat pun bergerak menuju ke suatu tempat yang lebih jauh dan tempat di mana lebah tak pernah mengetahui tempat itu. Setelah suatu masa terbang menelusuri hutan yang penuh dengan kesunyian dan kesepian, mereka tiba di suatu tempat. Tempat itu luar jangkaan si lebah. Bau busuk menjemput mereka tanpa bertanya khabar terlebih dahulu. Hai si lebah, marilah ke sini. Hari ini, aku ada banyak makanan untuk kau. Rezeki kau lah pagi ni. Ada banyak buah yang rosak. Ada buah betik, buah nenas atau buah tembikai. Apa kata kamu cuba dulu? Okey, terima kasih Lalat. Kau kenapa lebah? Sampai hati kau muntah. Kalau kau tak nak makan, janganlah kau muntah macam tu. Kau macam tak hormat makanan aku tahu lebah. Aku minta maaf Lalat, tapi aku memang tak boleh terima makanan kau. Busuk. Kalau macam tu, kau pulang je lah dekat taman kau tu. Balik sekarang. Lebah pulang ke taman. Sebelum sempat sampai ke rumahnya, Raja Sulaiman terus menyapa si lebah. Lebah. Kenapa ni monyok je? Wahai tuanku, aku telah lakukan apa yang kau minta. Aku atur. Aku telah ikut Lalat pergi ke rumahnya. Tapi tuanku, aku tak tahan. Busuk tuanku. Kau dah faham kan kenapa aku suruh ikut lalat? Kau kena ingat, lebah, Allah ciptakan semua makhluk ni mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kau kena ingat, kerja keras kau seharian ni hanya untuk mendapatkan madu. Tapi madu tu manis kan? Betul kan, lebah? Dan kau kena ingat, kau juga adalah salah satu haiwan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan kau juga mendapat tempat dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl. Betul kan? Lebah? Jadi, apa yang aku nak kau rasa, kau perlu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kau. Sungguh tuanku, selepas kejadian itu, memang aku bersyukur seadanya dengan kehidupan aku. Walaupun perlu bekerja keras, tapi tidak mengapa. Aku bersyukur seadanya. Dan kau kena ingat, lebah, walaupun lalat macam tu, tapi Allah ciptakan lalat. Tanpa lalat, buah-buahan yang rosak, tahi-tahi, najis-najis tu tak dapat dilupuskan. Dan Allah ciptakan lalat juga dengan adanya penawar di setiap sayapnya. Sebelah kanan adalah penawar dan sebelah kiri adalah racun. Dan kalau digabungkan, dua-dua tu adalah neutral. Jadi tak dapatlah berlakunya keracunan makanan. Dan ingatlah lebah, manusia buat peribahasa, melihat dari mata lebah bukan dari mata lalat. Jadi bersyukurlah atas apa ciptaannya. Terima kasih tuanku kerana memberi nasihat dan teguran kepadaku. Jika tidak, aku tidak tahu belajar bersyukur. Baiklah lebah, saya doakan kehidupan awak sejahtera dan selamat. Terima kasih. Itulah kisah An-Nahlu. Barisan pelakon. Baiklah, yang pertama ialah Putra Daniel bin Muhammad Said Zafar sebagai narrator dan Raja Sulaiman. Seterusnya ialah Mariatul Atikah binti Khairil Azli sebagai si lebah, dan yang terakhir ialah Nur Ainadilah binti Ahmad sebagai si lalat.